Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang masih bersama dengan kita dalam kelas kita kali ini, yang masih boleh fokus untuk datang ke kelas online, yang masih berusaha untuk cari ilmu. Cikgu faham tak semua orang mampu untuk fokus dengan kelas online, tapi tak apa, kita cuba, okey? Tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada topik kita untuk kali ini. Untuk kelas kita kali ini, Sejarah Tingkatan 2. Kita dah masuk bab 8 untuk bulan ini yang bertajuk Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Untuk kelas sebelum ini, kelas minggu lepas, cikgu dah cover untuk Kerajaan Kedah dan Kelantan. Macam mana Kerajaan Kedah dan Kelantan ini diasaskan, okey? Macam mana mereka diasaskan, dan untuk kelas kita kali ini, kita terus masuk kepada macam mana Negeri Sembilan dan Perlis pula diasaskan. Okey. Jadi kita terus tengok kepada yang pertama, iaitu Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, poin yang pertama merujuk kepada persekutuan 9 buah negeri dalam istilah Minangkabau yang bermaksud kawasan atau daerah. Perkataan negeri ni dalam bahasa Minangkabau dia membawa maksud kawasan ataupun daerah. Okey. 9 buah negeri tersebut ialah Sungai Ujong, Jelebu, Jempol, Johor, Rembau, Tampin, Ulu Mua, Inas dan juga Gunung Pasir. Poin yang ketiga, diasaskan oleh Raja Melewa Pagaruyung pada tahun 1773. Jadi Kerajaan Negeri Sembilan ni dia diasaskan oleh Raja Melewa ni lah. Okay? Raja Melewa ni dari Pagaruyung. Okey, poin yang keempat, asalnya merupakan wilayah naungan Kesultanan Johor Riau. Okey, yang sebelum-sebelum ni kita dah belajar mengenai Kesultanan Johor Riau. Kerajaan Negeri Sembilan pun dia merupakan wilayah naungan kepada Kesultanan Johor Riau ni. Okey. Kehadiran masyarakat Minangkabau dari Sumatera ke beberapa wilayah di Negeri Sembilan ini yang telah membawa kepada pengasasannya. Okey, dari orang-orang daripada Minangkabau ni, diorang datang kepada Negeri Sembilan, lepas tu akhirnya diorang yang akhirnya membentuk Kerajaan Negeri Sembilan ni lah. Seterusnya kita beralih kepada slide berikutnya. Pada tahun 1770, 4 orang penghulu dari luar Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau menjemput seorang putera raja Minangkabau untuk dirajakan di Negeri Sembilan. Okey, 4 orang penghulu ni ialah penghulu daripada Sungai Ujong, penghulu daripada Jelebu, penghulu daripada Johor dan daripada Rembau lah. Diorang jemput seorang putera daripada Minangkabau untuk menjadi raja dekat Negeri Sembilan. Okey, Raja Minangkabau bersetuju untuk menghantar Raja Melewa ini sebagai pemerintah di Negeri Sembilan. Okey, pada tahun 1773, Raja Melewa yang dihantar oleh Raja Minangkabau ni, dia mengasaskan Negeri Sembilan yang berpusat di Seri Menanti. Sampai sekarang pun ada nama tempat Seri Menanti tu . Baginda memakai gelaran Yang Tuan Seri Menanti dan mendapat pengiktirafan daripada pemerintahan Kesultanan Johor Riau. Seterusnya, slide berikutnya. Antara pemerintah Negeri Sembilan yang masyhur, yang terkenal ialah Yang Tuan Antah. Nama dia Yang Tuan Antah. Apa sumbangan dia? Sumbangan dia ialah dia berusaha menjamin keamanan negeri daripada campur tangan kuasa luar, dan juga kestabilan pemerintahan membolehkan Negeri Sembilan memperluaskan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain di bawah pemerintahan Yang Tuan Antah ni lah. Sebab itu dia ni merupakan antara pemerintah yang masyhur, yang terkenal. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada slide berikutnya. Tradisi melantik pemerintah dari Minangkabau ini berakhir dengan kemangkatan Yang Tuan Lenggang. Ingat tak tadi yang masa awal-awal 4 orang penghulu daripada Kerajaan Negeri Sembilan tu, diorang menjemput putera daripada Minangkabau untuk dijadikan raja dekat Negeri Sembilan. Tapi tradisi ini berakhir apabila Yang Tuan Lenggang ni mangkat. Okey, nama dia Yang Tuan Lenggang ni dia mangkat. Lepas tu tradisi menjemput raja daripada Minangkabau ni dah tak diamalkan lagi dah. Poin berikutnya, pada 1830, putera Yang Tuan Lenggang, maksudnya anak kepada Yang Tuan Lenggang ni lah, Yang Tuan Radin, dia ditabalkan sebagai Yang Tuan Besar Negeri Sembilan yang menandakan bermulanya sistem penggantian waris pemerintahan tempatan. Poin berikutnya, namun, kuasa memilih Yang Tuan kekal ditentukan oleh Undang yang 4, iaitu Undang Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau tadilah, yang 4 orang penghulu tadi tu. Seterusnya, Seri Menanti kekal menjadi tempat bersemayam Yang Tuan Besar Negeri Sembilan sampai hari ini, macam cikgu cakap tadi. Dan akhir sekali, istana di Seremban merupakan istana hinggap. Seterusnya, kita beralih pula kepada kerajaan yang kedua, iaitu Kerajaan Perlis. Jadi, kita dah cover Kedah, Kelantan dan Negeri Sembilan. Sekarang kita tengok negeri yang keempat, iaitu Perlis. Okey, poin yang pertama, asalnya merupakan sebahagian wilayah Kedah. Sebab kalau kita tengok dalam peta Malaysia, Kedah dengan Perlis, kedudukan dia sebelah-sebelah je. Pada masa dahulu, Kerajaan Perlis ni dia merupakan wilayah daripada Kedah juga. Dia merupakan salah satu wilayah Kedah juga. Okey, sejarah pembentukan Kerajaan Perlis ni melibatkan pengaruh Kedah
dan juga Siam. Okey, dijadikan pusat pemerintahan oleh 3 Sultan Kedah. Maksudnya Perlis itu dia pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan oleh 3 orang Sultan Kedah, iaitu Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Sultan Diauddin Mukarram Shah I dan juga Sultan Diauddin Mukarram Shah II. Okey, 3 orang sultan ni diorang menjadikan Perlis ini sebagai pusat pemerintahan diorang. Slide berikutnya, kita tengok poin berikutnya. Sultan Kedah yang keempat, iaitu Sultan Muhyiddin Mansur Shah tadi tu, dia telah membina Kota Senar yang menjadi asas kepada perkembangan Bandar Kanga. Okey, maksudnya Kota Senar inilah yang memulakan Bandar Kanga tu. Daripada Kota Senar inilah Bandar Kanga itu dibangunkan. Yang kedua, Sultan Kedah yang ke-15, iaitu Sultan Diauddin Mukarram Shah I, telah mengasas dan membangunkan Kota Kayang yang merangkumi kawasan pelabuhan Kuala Perlis dan Kota Keran. Pada 1688, baginda mangkat dan dimakamkan di Kota Kayang yang dia bina tu. Okey. Seterusnya, kita tengok poin yang ketiga, Sultan Kedah yang ke-21, iaitu Sultan Diauddin Mukarram Shah II, dia telah membangunkan Kota Kayang II, okey, semasa menjadi Raja Muda. Tadi Sultan Kedah yang ke-15, iaitu Sultan Diauddin Mukarram Shah I, dia dah bangunkan Kota Kayang. Sultan Diauddin Mukarram Shah II ni dia membangunkan Kota Kayang II pula, okey. Pada 1798, baginda membentuk Mukim Arau dengan melantik Said Harun Jamalulail sebagai penghulu. Arau ni merupakan salah satu daerah dekat Perlis lah. Siapa yang duduk Perlis atau mungkin ada kampung dekat Perlis ke mungkin tahulah. Seterusnya, semasa di bawah pengaruh Siam pada tahun 1839, wilayah Kedah ni dia telah dipecahkan kepada 4 unit pentadbiran, iaitu Setul, Perlis, Kubang Pasu dan juga Kedah. Okey, jadi dia telah dipecahkan kepada 4. Pemerintahan Kedah ni dipecahkan kepada 4 tadi itulah. Perlis pula dia telah ditadbir oleh Said Hussein Jamalulail tadi tu. Okey, lepas tu pada tahun 1843 pula, Siam ni dia mengiktiraf Said Hussein Jamalulail tadi tu sebagai pemerintah negeri Perlis. Okey, sebab dia dah dijadikan sebagai penghulu, jadi Siam ni pun dia mengiktiraflah Said Hussein Jamalulail tu sebagai pemerintah dekat Perlis. Okey. Poin yang keempat, baginda bergelar Fia Songkram Ramu Wicit Wilis Asmara Fia Pelit. Ini gelaran yang telah dibagikan kepada Said Hussein Jamalulail ni oleh pemerintah Siam lah. Okey, dia dapat gelaran tu. Poin yang terakhir, baginda menjadikan Arau sebagai pusat pentadbiran dia. Okey, yang macam cikgu kata tadi, Arau ni merupakan salah satu daerah yang terdapat di dalam kawasan Perlis. Jadi, Said Hussein Jamalulail ni dia menjadikan Arau ni sebagai pusat pentadbiran dia. Seterusnya, daripada tahun 1841 sampai 1909, kerajaan Perlis ni dia menghantar emas kepada Siam setiap 3 tahun. Okey, setiap 3 tahun Perlis ni dia hantar emas dekat Siam. Bunga emas merupakan sepohon bunga emas dan perkakas pengiring dengan kadar yang ditentukan oleh pihak raja dan kerajaan Siam. Berapa banyak yang dihantar, okey, berapa banyak emas yang dihantar, berapa banyak pokok emas yang dihantar kepada Siam itu ditentukan oleh pihak raja itu sendirilah, daripada kerajaan Siam itu sendirilah. Okey, diorang yang tentukan berapa Perlis kena hantar. Poin yang ketiga, dihantar sebagai tanda persahabatan dan juga menjamin keselamatan. Okey, jadi ini ialah kenapa Perlis ni dia hantar bunga emas kepada Siam sebagai tanda persahabatan dia dengan Siam dan juga untuk mendapatkan perlindungan daripada Siam daripada ancaman kuasa luar. Okey, poin yang keempat, keturunan Jamalulail yang bergelar Said memerintah kerajaan Perlis hingga hari ini dengan gelaran Raja Perlis. Okey, sampai hari ini keturunan dia masih memerintah kerajaan Perlis dengan gelaran Raja Perlis lah. Okey, lepas tu kita masuk pula kepada tajuk 8.2, iaitu hubungan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Kita dah tengok tadi macam mana kerajaan-kerajaan ini diasaskan. Okey, macam mana Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis ini dia diasaskan. Sekarang kita tengok macam mana dia berhubung, macam mana dia menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Kita tengok poin yang pertama ni, bertujuan memantapkan pemerintahan masing-masing. Poin yang kedua, hubungan berbentuk diplomatik dan juga hubungan perdagangan. Seterusnya kita tengok slide berikutnya. Okey, ini ialah tujuan kenapa negeri-negeri ini dia menjalin hubungan dengan negeri-negeri lain. Okey, ini ialah 4 tujuan dia lah. Yang pertama, memelihara kestabilan dalam negeri. Okey, untuk memelihara kestabilan dalam negeri dia. Yang kedua ialah memelihara kemakmuran negeri. Yang ketiga ialah memperkukuhkan kedaulatan dan yang keempat sekali ialah mendapatkan pengiktirafan. Okey, ini merupakan tujuan kenapa dia menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri lain. Lepas tu kita beralih pula kepada
asas hubungan. Okey, apakah yang menjadi asas dalam hubungan antara negeri-negeri ni? Okay. Dia ada 3 asas dalam penjalinan hubungan dengan negeri Melayu yang lain ni. Okey, ada 3 asas utama dia. Yang pertama ialah keserumpunan, yang kedua ialah geografi dan yang ketiga ialah agama. Okey, jadi kita terus tengok dulu kepada asas yang pertama, iaitu keserumpunan. Okey, dalam keserumpunan ni kita tengok poin yang pertama, hubungan terjalin kerana persamaan aspek bahasa dan budaya. Maksudnya antara negeri-negeri Melayu ni, dia mempunyai aspek budaya dan bahasa yang sama. Maksudnya diorang mengamalkan budaya yang sama. Lepas tu diorang pun mengamalkan bahasa yang sama. Jadi mudah untuk diorang berkomunikasi. Okey, mudah untuk diorang berinteraksi antara satu sama lain. Jadi ini yang merupakan antara asas hubungan diorang. Okey, antara punca menyebabkan hubungan diorang menjadi kuatlah antara satu sama lain, keserumpunan. Sebab diorang daripada rumpun yang sama. Yang kedua, ini memudahkan interaksi antara kerajaan. Macam yang cikgu sebut tadi, setiap kerajaan bertoleransi dalam menerima amalan budaya kerajaan lain. Dalam antara kerajaan ni, mungkin diorang ada antara negeri ni, diorang mempunyai amalan budaya yang sama. Tetapi mungkin ada juga antara negeri-negeri ni yang diorang mengamalkan budaya yang berbeza-beza. Okey, tapi apabila diorang mempunyai amalan budaya berbeza-beza, diorang boleh bertoleransi, diorang boleh bertolak ansur antara satu sama lain. Seterusnya kita beralih pula kepada asas hubungan yang kedua, iaitu geografi. Kita tengok poin yang pertama, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis ni, dia berkongsi sempadan dengan kerajaan Melayu yang lain. Maksudnya, kalau kita tengok peta pun kita tahu kerajaan negeri ni, negeri-negeri ni, diorang terletak antara satu sama di sebelah satu sama lain. Okey, jadi dia bersempadan sahaja. Sempadan yang berjiran memudahkan perhubungan antara kerajaan-kerajaan berkenaan. Maksudnya berjiran ni maksudnya terletak sebelah-sebelah. Contohnya macam Kedah dengan Perlis, dia terletak sebelah-sebelah. Okey, maksudnya apabila kedudukan diorang tu terletak sebelah-sebelah je, mudahlah untuk diorang jalinkan hubungan sebab diorang dekat je. Rentas sempadan dah jumpa diorang punya jiran. Rentas sempadan ni dah jumpa diorang punya jiran. Okey, jadi apabila diorang terletak sebelah-sebelah tu, mudah untuk diorang jalinkan hubungan diorang. Poin yang kedua, sempadan yang berjiran memudahkan perhubungan antara kerajaan-kerajaan berkenaan. Poin yang ketiga, sungai berperanan sebagai laluan perhubungan yang dikongsi antara negeri. Okey, maksudnya mungkin ada satu sungai ni, dia mengalir daripada negeri ni pergi negeri lain. Jadi dua negeri ni diorang berkongsilah sungai yang sama, diorang berkongsi menggunakan sungai yang sama. Okey, kepentingan sungai mendorong setiap negeri berusaha menjamin keselamatan laluan tersebut. Jadi untuk melindungi keselamatan sungai ini daripada disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak sepatutnya, diorang pun bekerjasama untuk jaga keselamatan sungai itu sama-sama. Sebab dua-dua negeri menggunakan sungai yang sama, jadi diorang boleh bekerjasama untuk menjaga keselamatan sungai itulah. Jadi apabila diorang bekerjasama, dapatlah menjalinkan hubungan yang baik antara negeri masing-masing. Dan poin yang terakhir, pembentukan pelabuhan di pinggir sungai menggalakkan lagi hubungan dengan negeri berjiran dan kuasa luar. Okey, apabila diorang membentukkan pelabuhan, of course lah, tak semestinya pelabuhan ni tak semestinya pelabuh daripada dalam negeri sahaja yang datang. Mungkin daripada kuasa-kuasa luar pun datang, mungkin daripada luar-luar negara pun datang, negara-negara jiran pun datang dekat pelabuhan yang sama untuk jalankan aktiviti diorang. Seterusnya kita tengok pula kepada asas yang ketiga, agama. Okey, sekarang kita tengok poin yang pertama untuk agama. Hubungan antara kerajaan berlaku melalui penerimaan Islam oleh pemerintah. Pada asalnya, kebanyakan negeri-negeri Melayu kita sebelum ini, pemerintahannya bukan bermula dengan Islam. Okay, dia tidak bermula dengan Islamik punya pemerintahan. Tapi pemerintahan Islamik ni mula datang apabila pedagang-pedagang daripada tanah Arab, diorang datang kepada pelabuhan dekat tanah Melayu, lepas tu diorang sebarkan agama Islam. Lepas tu akan ada pemerintah-pemerintah dekat negeri-negeri Melayu ni yang dia akan tertarik untuk mendalami agama Islam. Akhirnya dia amalkan pemerintahan agama Islam dekat negara, dekat kerajaan diorang sendiri. Jadi hubungan antara kerajaan ni dia boleh berlaku apabila pemerintah-pemerintah ni diorang mengamalkan agama yang sama. Okey, diorang mengamalkan iaitu agama Islam lah. Okey, diorang mengamalkan kepercayaan yang sama, agama yang sama. Macam yang tadi kita tengok, diorang mengamalkan bahasa dan juga budaya yang sama. Kalau dekat sini diorang mengamalkan agama yang sama. Okey, jadi mudah untuk diorang berhubung antara negeri-negeri. Poin yang kedua, menerusi peranan golongan ulama, hubungan antara kerajaan diperkukuhkan dalam kegiatan keagamaan. Okey, maksudnya ulama ni orang-orang yang menyebarkan agama Islam. Okey, ulama ni ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan dalam agama Islam, dan diorang ni yang menyebarkan agama Islam lah kepada
negeri-negeri Melayu ni. Dan yang ketiga ialah kehadiran penuntut daripada pelbagai wilayah membolehkan perkongsian institusi pendidikan agama. Maksudnya mungkin dalam satu negeri itu, dalam satu kerajaan itu, diorang ada institusi pendidikan agama yang bagus. Jadi akan ada masyarakat ataupun penduduk daripada kerajaan negeri lain yang datang ke negeri diorang untuk belajar agama Islam sebab diorang mempunyai institusi pendidikan agama yang bagus. Jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua buka modul yang sudah diberikan ini. Okey, buka modul ini dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 11 ni. Okey, pada muka surat 11 ni, cikgu nak pelajar buat latihan nombor 1 tu saja. Okey, buat soalan nombor 1 tu saja. Yang bawah tu kita belum cover lagi. Okey, kita buat pelajar buat nombor 1 tu saja dulu. Lepas tu, cikgu nak pelajar semua lihat pada muka surat 13. Okey, lihat pada muka surat 13 bahagian C. Okey, soalan esei yang kat bawah tu, bahagian C, soalan esei yang dekat bawah tu. Okey, pelajar buat yang itu, nombor 1 dengan nombor 2 soalan esei. Okey, buat soalan 1 dan 2 soalan esei tu. Itu sahaja dulu. Jadi latihannya ialah muka surat 11, 13 dan 14 tu lah. Okey, buat latihan pada 3 muka surat tu dan ikut soalan-soalan yang cikgu dah sebut tadi tu sahaja. Okey, itu sahaja soalannya. Kalau ada apa-apa persoalan, kalau ada apa-apa persoalan yang tak faham daripada modul ni, ada penerangan cikgu yang kurang jelas, yang korang tak faham, sila ajukan kepada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan terjawab dan kita akan jumpa lagi insyaAllah untuk kelas akan datang macam biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.